Okey, hari ini saya nak tunjuk beberapa hari lepas. Okey, habis dah kat situ. Beberapa hari lepas saya ada buat satu posting berkenaan dengan apa orang kata, kenyataan ataupun dakwaan bahawa nama Najib tidak terdapat di dalam pengkalan data penjara. Dan ada someone yang tweet, dia ada kat sini dalam Twitter saya, Yani ni. Thank you Yani for tweeting my comment juga. So kalau Yani tengok dekat dalam YouTube nanti ada your posting, ada dia ambil dalam ni, dalam tu juga. Okey, sekejap. Right. So kenyataan saya tersebut, apabila saya menyentuh perkara tersebut, saya bercakap bukan buta-buta tuan-tuan. Dia ada data kita, dia ada maklumat yang kita dapat sebenarnya. Dia ada maklumat yang kita dapat. So daripada maklumat tersebut, saya bertanyakan soalan, benarkah terdapat dakwaan nama Najib tidak ada dalam database mana-mana penjara, sedangkan Najib dikatakan dipenjarakan di dalam penjara Kajang. So ada beberapa orang yang menyemak sebenarnya, bukan seorang, ada beberapa nama yang menyemak. Dan menurut mereka dakwaan mengatakan bahawa, dan bukan setakat itu, bila saya baca komen di dalam Twitter tu juga, komen tu juga kata memang nama itu tak ada, kerana ada yang mengatakan dalam Twitter tu, kata saya tak ingat siapa, hanya orang-orang tertentu je yang boleh nampak data nama tersebut. Pelik juga kalau kita cek nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada kan, bagaimana nama dia hanya orang tertentu saja yang boleh nampak. Dia kata bila dipersoalkan benda ini, dia kata hanya nama orang tertentu. Ini dalam Twitter cakap, saya terbaca hari tu, dia kata hanya orang tertentu saja. So bila kita cek, semak 2-3 sumber, memang dia kata tidak ada. Setakat hari tu lah, saya tak tahu hari ini dah masuk ke tidak. So bila diadukan soalan ini kepada Hamzah, setelah beberapa hari dia viral, Hamzah mengulas sedemikian. Kalau kita tengok, Hamzah enggan ulas nama Najib tiada dalam penggalan penjara. Dikemas kini, Menteri Dalam Negeri hari ini, ni berita 1 September semalam. Menteri Dalam Negeri atau Hamzah Zainuddin enggan mengulas dakwaan nama bekas Perdana Menteri tiada dalam penggalan data Jabatan Penjara. Okey, dia kata dia tak nak ulas. Sebelum ini ada tahu ke penggalan data? Kalau tidak tahu, macam mana ada dakwaan? Okey. Beliau berkata demikian mengulas mengenai persoalan yang ditimbulkan oleh warga maya kononnya nama Najib sedang menjalani hukuman 12 tahun tiada ada dalam penjara. Kalau tuan-tuan tengok komen ini, ini Yani punya posting ni. Mohon pihak penjara nafikan perkara ini. Terdapat maklumat bahawa nama Najib Razak sampai ke hari ini 31.8.2022 tiada dalam database penjara. Kenapa desak mereka sampai buat kenyataan? Dia padamkan nama, itu nama saya, Iswardi Page. Yang ini dia punya Twitter dia. Kemudian ada orang lain, yang ini saya tak tahu siapa, ada yang tweet balik, kenapa tidak ada dalam penjara. Now, dia tak jawab soalan ni tuan-tuan. Dia tak kata ada ke tidak, dia enggan ulas. Sebaliknya dia jawab dengan soalan. Dia kata, korang tahu ke? Korang sure ke? Kan? Dia kata macam mana korang tahu? Bukan macam tu lah. Dia tak kata lah macam mana korang tahu. Dia dalam bahasa Inggeris dia lagi jelas kot. Saya cari dalam bahasa Inggeris kan. Dia kata Hamzah not entertaining question on whether or not Najib is in prison. Have you ever seen the database? Dia tanya macam tu. I do not want to entertain allegations, said Datuk Hamzah on Thursday. Have you seen the database? I don't want to entertain legal allegation. Of course, saya kata I haven't seen the database. I haven't seen the database because I do not have any access to the database. Itu saya boleh kata. Tetapi orang yang ada access kepada database itu mengatakan tidak ada. So sebagaimana dia kata I do not want to entertain allegation. It's okay. You do not want to entertain the allegation, it's okay. Tetapi I think rakyat demands to know the truth. That's the thing. Kita perlu tahu kebenaran. Dan kalau benda ini sudah diputuskan oleh mahkamah sebagai bersalah, kenapa nak takut nak ledakkan? It's just as easy as nak klik data tu dan jumpa. As a minister, you can always give arahan untuk benda itu diminta. You know, within a phone call away je you boleh dapat data tersebut. Ke Datuk Hamzah Zainuddin ni tak ada access kepada database tersebut? Of course dia tak ada lah. Tetapi it's just a phone call away kalau dia nak telefon pengarah. Itu number one. Ada yang kata, tulis dalam Twitter ke dalam saya punya page, dia kata apa? Ini semua manual, lambat sikit. Allah, jangan bullshit lah. Ini 2022 bukan 1982. Semua dah computerized dah. Semua dah computerized. Jangan nak tipu, semua dah computerized dah. Semua ada dalam database, semua dah computerized. Dia kata tak ada computerized, tak ada, bullshit. Semua tipu. Dah ada computerized. Semua dah ada dalam computerization. So jangan nak menipulah dalam hal tersebut. Kita tak ada persoalan. Kita bukan nak marah pihak penjara pun. Kita tak marah. Cuma kalau kita kata do everything within the system yang sudah
dilaksanakan yang sudah dilaksanakan. Kehakiman sudah melaksanakan tanggungjawab mereka. Kita sebagai rakyat ni, kita hanya demand supaya benda itu dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Apa yang sukarnya benda itu untuk berlaku? Dan sebagai rakyat, adakah salah untuk kita nak bertanya? Kalau dia kata, oh, adakah dia dah tengok database tersebut? Dan saya tidak akan melayan tuduhan-tuduhan kasar. Simple je, a phone call away. Kalau dia kata ada, tunjuk pada dia, and then dia boleh buat press statement. Oh, ada. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. It's not that difficult. Tapi kenapa you are hiding behind the bush? You are trying to sweep everything under the carpet. Why? Kan? If you have nothing to hide, then why are you trying to sweep everything under the carpet and then just brush the allegations away? Kan? Itu persoalan kita. Brush the allegation away. Persoalannya tuan-tuan, benda ni kalau kita persoalkan, ada yang kata ini adalah rahsia dan sebagainya. Ini bukan rahsia tuan-tuan. Dia of course rahsia, kita tak boleh buka database kita sebab kita orang awam. Tetapi since dia ada dalam database, pegawai-pegawai penjara semua boleh, dan juga yang berkaitan dengan penjara boleh semak. Dia orang boleh semak. Dia bukan rahsia, dia ada. Selagi mana anda ada akses kepada database tersebut, pegawai-pegawai penjara dan juga sewaktu dengannya boleh semak. Tak ada isu. So dia bukanlah rahsia-rahsia. Of course saya ni tak boleh lah, saya orang biasa, saya tak boleh lah tengok. And that is why we are asking a minister untuk affirm sebagaimana allegation yang berlaku. Betul kedakwaan tersebut. Tu yang sekarang ini tak ada dinyatakan lagi lah. Tak ada dinyatakan lagi. Malam tadi itulah saya kata berkenaan dengan perkara ini tuan-tuan. Sebab itu kita sebagai rakyat, kenapa pentingnya benda ini kita nak pastikan keadilan ini bukan setakat kita kena adil tuan-tuan, bukan setakat kita kena adil, tetapi adil itu kita perlu nampak adil. Bukan setakat kita ni mesti melaksanakan keadilan, kita sendiri perlu nampak adil. Kalau sekiranya kita tak menampakkan keadilan yang sepatutnya kita nampakkan, maka dalam keadaan ini rakyat akan hilang kepercayaan kepada kita. Rakyat dah hilang kepercayaan kepada kerajaan yang ada sekarang ni. Saya percaya rakyat dah lama dah hilang kepercayaan kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Tetapi having said that, takkanlah kita nak hilang kepercayaan itu selama-lamanya kan. So kalau boleh, janganlah hilang kepercayaan tersebut sehingga rakyat tidak percaya lagi nak melaksanakan tanggungjawab dia. So sebagai rakyat pula, apa yang perlu kita lakukan? Mudah tuan-tuan. Sebagai rakyat, kita kena keluar mengundi. Kita kena ganti pemerintah yang ada sekarang. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih ramai orang masuk penjara selepas ini kerana corruption, bukan masuk penjara yang tak terpilih, yang terpilih kerana corruption, maka pilihlah Pakatan Harapan. Mudah saja. Satu lagi ada yang menghujah, dia kata, tahu tak Kois, dia kata bahawa dia orang tu ditangkap kerana dia selection prosecution, dia kata dia ada pendakwaan terpilih. Okey, mana-mana yang tak terpilih tu, apa kata korang dakwa sekarang? Korang kerajaan, UMNO kerajaan, PAS kerajaan, dakwa lah. Kenapa tak dakwa sampai sekarang ni? Dan saya dapat satu makluman tuan-tuan, saya ada satu dokumen yang akan menggegarkan negara. Saya tak dedahkan lagi dokumen tu, berkenaan dengan seseorang yang boleh menjatuhkan dia. Saya ada dokumen tersebut. Dan insyaAllah ada orang yang akan dedahkan. It's not going to be me, someone else akan dedahkan nanti. Saya akan tengok dokumen tersebut, dan menurut orang yang nak mendedahkan dokumen tersebut, dokumen ini akan menjatuhkan seseorang. Tak elok nak jatuhkan orang. Saya kalau kita jatuhkan orang tu orangnya baik, itu salah lah. Tapi kalau orang itu merosakkan negara, apa yang betulnya dalam keadaan tersebut? Kan, merosakkan negara. Sebab itu insya-Allah kita akan dedahkan. Dan dalam hal ini saya katakan, dalam situasi ini, kita tak ada pilihan lain melainkan kita kena bawa perubahan. Jadi saya kata, kalau kita nak jawab soalan itu, di selection prosecution is dia pendakwaan terpilih. Okey, mana yang tak terpilih hari itu dakwa lah. Kenapa tak dakwa? Oh, sebenarnya kita bukan tak nak dakwa, tapi Ismail Sabri tu yang bersekongkol dengan pembangkang. Okey, korang boleh jatuhkan Muhyiddin Yassin, kenapa tak boleh jatuhkan Ismail Sabri? Kenapa tak boleh pecat dia? Sebab itu saya kata ini semua alasan. Yang jadi berkuasa sekarang ni UMNO Barisan Nasional. Yang menjatuhkan hukuman kepada Najib, UMNO Barisan Nasional. Yang menjatuhkan hukuman kepada Rosmah, UMNO Barisan Nasional. Yang menjatuhkan hukuman kepada Zeti dan juga suami dia Bong Montak, UMNO Barisan Nasional. Tapi bukan UMNO Barisan Nasionalis, ya, tapi mereka yang berkuasa. Memanglah hakim yang menjatuhkan, tapi mereka yang berkuasa. Tetapi hakim tu dilantik oleh Mahathir Is. Kita kata even hakim tu dilantik oleh Mahathir sekalipun lah,
dia bersalah itu, yang dilantik tu ketua hakim negara. Lain tu semua bukan dilantik oleh Mahathir. Semua tu naik ikut ranking mereka, termasuklah yang hakim di dalam Mahkamah Tinggi Najib, Mahkamah Rayuan Najib, Mahkamah Persekutuan. Ada 9 orang hakim. 1 Mahkamah Tinggi, 3 Mahkamah Rayuan, 5 Mahkamah Persekutuan. Ada 9. Dalam kes Rosmah ada 1 Mahkamah Tinggi. Semua bukan dilantik oleh Mahathir pun. Tidak dilantik oleh Mahathir pun. Okay. Jadi kita ingat tuan-tuan, ini